صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Syukur alhamdulillah tuan-tuan muslim muslimat, tuan imam JK Masjid dan semua ahli-ahli jemaah yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan nikmat iman dan Islam kepada kita, dan masih lagi diberi pilih ataupun dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala kita ini untuk sama-sama melaksanakan akan amalan-amalan ibadah-ibadah yang difardukan kepada kita dan juga yang disunatkan kepada kita. Dan mudah-mudahan kita ni sentiasa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba dia yang sentiasa taat akan segala apa juga perintah yang Allah taala perintahkan kepada kita. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ini merupakan satu keberuntungan. Tak nanti ke kaya, tak nanti ke masa lapang, tak nanti ke sihat. Kerana apa? Tengok ramai mana orang yang kaya-kaya tapi Allah Taala tak pilih dia nak duduk dalam majlis ilmu, nak mari sembahyang berjemaah, nak duduk iktikaf dalam masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Mana bil? Menjawab. Baik. Jadi pilihan Allah Subhanahu wa taala ni tak nanti kekaya. Sebab ramai mana orang kaya yang tak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pilihan Allah SWT ni tak nanti kesihat. Tengok orang mana sihat, tak boleh nak mari rumah Allah, tak boleh nak semayang, tak boleh nak duduk dalam taman syurga majlis ilmu seumpama ini. Bahkan tak boleh nak sebut Allah Ta'ala pun, hak sihat segar megah tu. Tak. Bahkan tidak menjadi pilihan Allah SWT orang yang ada masa lapang. Kerana apa? Tengok ramai mana orang yang ada masa lapang, masa yang tak ada buat gapo-gapo, tapi tak boleh ataupun tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni tuan-tuan muslim muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dapat tidak hati kita kena memandang Allah, bahkan kena syukur, terima kasih pada Allah. Kerana apa? Dalam ramai-ramai umat manusia ataupun umat Islam ini, Allah Taala pilih kita. Tak pilih kita boleh berbuat ketaatan pada dia dalam ramai-ramai tu. Jadi pilihan Allah ni bukannya sesuatu yang mudah. Tak, kalau Allah Ta'ala tak pilih kita, tak boleh nak mari. Kalau Allah Ta'ala tak pilih kita, tak boleh nak duduk dalam masjid, dalam rumah Allah, nak lapangkan masa setengah jam. Kerana apa? Bukan pilihan Allah. Tak, dah kita duduk dalam masjid, mari ke rumah Allah, boleh sembahyang berjemaah,
boleh apa nama ni berzikir, boleh baca Quran, boleh nadah kitab dan seumpamanya, itu bukannya kekuatan kita, bukannya kemampuan kita, bukannya kita nak, tapi di antaranya ialah Allah lah yang pilih. Supaya apa? Supaya melorongkan kita ni pada buat kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan dan ketaatan-ketaatan. Jadi tidak dapat tidak, hati kita ni kena syukur, terima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat ukhrawi ni, nikmat ibadat ni. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita sambung lagi pengajian kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai, iaitu pada muka surat yang ke-8 dalam bab yang kelima pada menyatakan akibat orang yang berliwat ni. Jadi liwat ni merupakan dosa besar yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yang dilakukan oleh umat Nabi Lut alaihi salam. Sehingga bila? Sehinggalah anak-anak dia dan generasi-generasi yang mengamalkan akan maksiat ini ada pada zaman mutakhirin hari ini. Jadi insya-Allah kita sambung sambungan malam ni. Muka surat yang ke-8 baris yang ke-11 tu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Sebelah daripada atas deh. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi ulumihi fi darainin amin ya rabbal alamin. Dan telah berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, berkata Sulaiman bin Daud alaihi salam bagi iblis, yakni khabarkan olehmu akan daku apa pekerjaan yang terlebih kasih kepadamu. Maka sembah iblis, tiada suatu pun yang terlebih kasih kepada hamba Tuhan selain daripada liwat. Jadi tuan-tuan muslim muslimat yang dihormati Allah Ta'ala, Nabi Sulaiman bertanya kepada iblis. Tanya soalan apa ni? Tanya soalan pekerjaan apa yang lebih mu suka, mu berahi ni. Perbuatan hak iblis sangat-sangat kasih, sangat-sangat sayang, ataupun hobi dia lah, kira hobi lah. Tak, kalau kita ni ada hobi lah, yang berahi kita buat. Ada hak berhingai. Tak tentukan masa. Berahi berdoa ngai. Kalau tak ngai ni ketah tangan. Ketah. Jadi super Parkinson barangkali. Tak, hobi dia. Tak kira lah. Roti nama aku tak tina aku. Hobi nak agak ni. Tak. Gorik-gorik pun lepas lagi. Casting. Ke gapo dia panggil. Hobi dia. Jadi perkara yang sangat disukai. Kalau kita gapo dia lagi, hobi dia duduk buat kedai kopi contohnya dah. Hobi apa nama ni, duduk buah, duduk main damaji, contoh. Pergi haji balik hari. Tak kira lah apa jua yang kita suka. Dah, yang suka buat tu dinamakan perkara yang kita sangat kasih pada dia. Dah. Jadi iblis laknatullah ni ditanya oleh Nabi Sulaiman, apakah pekerjaan hak yang paling mu kasih, hak yang paling mu suka buat, hak yang paling mu buat sama-sama lah. Jadi iblis kata, tidak lain dan tidak bukan, pekerjaan hak yang paling aku kasih ialah liwat. Liwat ni ke mana? Yakni mendatangi dan melalui jalan belakang ataupun sesama sejenis. Ni ialah dosa yang menjadi amalan iblis ataupun makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah, menjadi amalan syaitan, menjadi amalan iblis. Bukan dosa ni saja, tapi segala apa jua orang perangai iblis ni, hak ikut perangai iblis, perangai syaitan, semuanya jahat belaka.
Tapi dalam bab syahwat, dalam bab nafsu syahwat, hak apa yang Allah Ta'ala benarkan, tapi iblis ni dia suka kok cara lain. Dan juga kalau kita ni manusia-manusia, tak kira lah orang Islam ko ataupun bukan Islam ko, yang mengamalkan cara hak yang seperti seumpama iblis laknatullah ni buat, maka samalah pekerjaan kita dengan pekerjaan iblis laknatullah, dengan pekerjaan syaitan. Tak, syaitan ni musuh yang sangat nyata bagi kita. Tidak dapat tidak, kita kena buat musuh dia. Musuh lagu mana? Musuh yang sungguh-sungguh. Tak boleh nak buat baik dengan dia. Tak boleh nak apa nama ni sabar dengan dia. Tak boleh nak buat apa nama ni saing dengan dia. Kerana apa? Kerana dialah menyebabkan kita ni buat sesuatu perkara yang Allah Ta'ala larang. Sama ada orang tutup lebah, sama ada orang tu orang jahil, dan mereka ni sangat suka. Makin ramai orang yang boleh ikut dia, makinlah dia suka. Tu iblis laknatullah ataupun syaitan. Dan Allah Ta'ala sendiri beritahu dalam Quran. Allah Ta'ala kata, alam ahad ilaikum ya bani adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Surah Yasin, yang kita biasa baca tu. Pada malam Khamis, malam Jumaat, hari Khamis malam Jumaat kita baca, tidakkah aku telah perintahkan kamu, hei anak Adam, supaya kamu ni jangan menyembah ataupun jangan patuh kepada syaitan, jangan ikut erek dia, jangan turut dia. Kerana apa? Kerana sesungguhnya ia bagi kamu aduun mubin, iaitu musuh yang sangat-sangat nyata. Ia boleh menyesatkan kita. Kalau hak tok lebah, cara tok lebah. Kalau cara orang alim, cara orang alim. Kalau cara orang abid, amal ibadat, cara orang amal ibadat. Tak. Dia kata demo ni tak serupa mula dah lah ni, kuat dah semayang-semayang jemaah. Kuat dah semayang-semayang sunat. Iblis ni. Tak. Dia kata bagus dah mula ni. Hati kita pun kata, jalan. Tak serupa dulu dah aku ni. Tak. Aku ni jadi jauh dah, jadi baik dah, jadi molek dah ni. Jalan dah hati kita kata gitu. Jalan. Tak, bisikan-bisikan yang syaitan ni masuk pada hati kita. Mu ni tak serupa zaman hari tu dah. Juruh dah lah ni. Masjid ada sama dah. Sebenarnya jemaah ada sama. Kita merasa kita pun dah baik dah. Tu tanda rosak dah tu. Tanda nak punah tu. Sebab apa? Kita rasa kita baik. Kita rasa kita molek. Kita rasa kita juruh. Padahal tilik sejarah kehidupan kita lepas-lepas, Allahu Akbar, malu. Tapi nak buat ke iblis syaitan ni, dia hasut kita, dia nak punah kita, dia nak merosakkan kita, dia bisik kok jalan mana-mana. Mudah-mudahan baik kita, amalan yang kita buat tu masuk neraka bagi dia. Allahu Akbar. Nak royak jahatnya iblis ni, nak royak jahatnya syaitan ni. Tapi kita buat saing dengan dia. Buat saing, buat sobat dengan dia. Lagu tu. Tak say lagu tu. Jadi sesuatu perkara hak mari daripada hak jahat syaitan iblis ni yang membinasakan kita, maka menjadi kewajipan kita kena jauh daripada dia, daripada perangai-perangai dia, daripada amalan-amalan dia. Dia ni mastermind dah. Iblis ni, syaitan ni mastermind lagu mana? Hak yang jom susun supaya perkara yang dibuat oleh anak-anak cucu tu Adam ni jadi jahat, jadi tak pakar, jadi tak molek, jadi tak comel. Dah duduk di mana? Tak kira lah di mana-mana pun. Dalam bab ibadat, dalam bab muamalat, dalam bab munakahat, dalam bab apa nama ni, ekonomi, dalam bab sosial, semua dia masuk berlaku. Iblis ni, jenis syaitan ni. Jadi sebagai orang Islam, orang beriman, yang Allah Ta'ala wayak dah bahawa iblis ni musuh kamu yang nyata, syaitan ni musuh kamu yang nyata, maka mu kena buat sungguh-sungguh dia ni sebagai musuh. Maknanya kena berlawan dengan dia. Kita tak ekak, tak arak nak berlawan dengan dia.
anak belawang dia jatuh semacam kita. Tak? Reboh lah apalah. Sebab apa? Bisikan iblis, tipu daya iblis, tipu daya syaitan. Jatuh semacam kita. Kerana apa kita ni jatuh semacam? Kerana apa kita ni reboh dengan dia? Kerana kita ni dengan Allah Ta'ala kita jauh. Tak? Jadi iblis ni pun tuan dia siapa? Allah. Kita ni pun tuan dia siapa? Allah juga. Nah, jadi iblis ni dia boleh perboh kita kerana apa? Kerana kita dengan Allah ni jauh. Kerana kita dengan Allah ni hubungan dia rapuh. Tak kuatlah mana. Kalau pegang tu, berpegang tali tu ibarat tali tu pegang ala koda-koda. Kalau terlucuk-terlucuk. Sebab itulah waktu ketika dalam keadaan kita ni di akhir-akhir umur, di hujung-hujung umur, kita takut Allah Ta'ala lepas kita. Bila Allah Ta'ala lepas kita, menyebabkan iblis ambil alih. Bila iblis ambil alih, sudah. Tak, kena molek mati dalam keadaan kufur, mati jahat. Takut-takutnya. Tak, tapi iblis ni dia suka. Selagi mana kuat ibadat, selagi itulah dia goda nak merosakkan amalan-amalan yang kita buat tu. Ni perangai iblis laknatullah yang kita kena tahu. Selok-belok tipu daya dia dalam bab ibadat, terutama banyak sekali dia kecek kita dalam bab ibadat. Kadang-kadang ia menggemarkan kita buat banyak sikit lagi. Tak, supaya apa? Boleh litah tu email, boleh litah orang ni, boleh litah orang ni. Dah, dalam banyak-banyak ni paling banyak sekali buat sembahyang-sembahyang sunat, mengaji baca Quran, ia menggemarkan. Bukan dia kata tak sebuatlah. Orang lain tak buat-buat dak, ia suruh. Jenis lagu tu. Nak ayat jarum dia ni, masya-Allah. Kalau kita ni tak kenal dia, tak erti hal dia, makanan dia kita ni. Tak, kena tipu daya sama. Jadi makanan dia suruh buatlah banyak sikit lagi. Kemudian buat lolok lah, kecek-kecek buah-buah kedai-kedai kopi kau. Tak, malai Allah tak sedar. Tak sedar ke mana? Malai sedar kopak malai. Skala pukul 2 pukul 3 tu sedar dah. Buat buah kedai kopi. Tak, iblis syaitan ni pandai dia kata. Royaklah buat buah kedai kopi. Sekala-sekala hamba ni Allah lah kata. Dak, pukul 3 ni bangun dah. Dak, golik-goliknya 20 rakaat. Nak malam, tapi malam ni tu apa nak buat lah mana? 15 je dah. Dak, iblis ni. Kok mana pun. Jadi kita pun berasa kita nak royak orang tu. Pandai pagi ni. Jadi kita ni bila mari bisikkan lagu tu, tak, minta berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita ni kena baca doa berlindung daripada iblis, daripada syaitan. Antaranya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tak, bahkan kalau dalam semayang menjadi sunat. Sunat apa? Ta'awuz, lafaz ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebelum daripada kita baca suratul Fatihah. Sunat gapo weh? A'udzubillah ni, ta'awuz ni. Dalam sembahyang ada sunat, sunat hai'ah, sunat aba'at. Ke tak gitu? Yalah tak yalah ni. Mai tanya lagu ni aku tak belagangi. Kalau sebut nama lagi tak belagangi kali. Adanya sunat hai'ah, ada sunat aba'at. Tak. Jadi lafaz ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia merupakan sunat hai'ah. Jadi sunat kita kata walaupun sunat hai'ah, tapi dituntut, disebut dalam kitab Muniyatul Musalli. Orang ngaji kitab Muniyatul Musalli ni untuk sembahyang bang lah, perihal kakah-kakah barang untuk sembahyang bang. Jadi dia kata Syekh Daud Fatani dia kata sunat tiap-tiap kali sebelum daripada membaca suratul Fatihah, maka kita baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian barulah baca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa a'udzubillah tu? Nak minta berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan yang ganggu ketika dalam semayang. Dalam semayang
Dah kita semayang dia kecek lagi. Kadang kita buat ibadat ni, dia tipu lagi kita. Kakak ni jahat lah. Dah. Kita tak kacau dia pun tapi dia kacau kita. Jadi sunat kita baca. Dah, ataupun memadai hanya pada rakaat yang pertama. Kalau tak saya baca rakaat kedua, kalau sembahyang 2 rakaat bagi subuh, ataupun 3 rakaat bagi maghrib, ataupun sembahyang isyak, sembahyang zuhur, sembahyang asar, baca hak yang rakaat yang pertama, Fatihah rakaat pertama. Adapun kalau 4-4, 3-3, 2-2, lagi comel. Kalau nak baca lah. Adapun kalau tak baca, tidak membatalkan akad sembahyang. Cumanya pahala hak yang ada Allah nak bagi, tapi kita buat lebih kurang je, tak dapatlah pahala tu. Rugilah. Tak. Lagu tu. Bahkan begitu juga kalau kita nak baca Quran. Sunat kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun a'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim. Boleh juga dimasukkan akan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh juga. Kerana apa tu? Kerana nak minta berlindung dengan Allah Taala daripada syaitan yang dilaknat, yang direjam itu. Dalam baca Quran. Kalau tak baca, tak ada apa-apa. Cuma kita nak minta berlindung dengan Allah, nak tahu apa dia dalam Quran yang Allah Ta'ala suruh kepada kita, dan kita nak amal. Mudah-mudahan kita nak beramal apa yang kita baca dalam Quran, Allah Ta'ala wayak pada kita tu, nak amal dalam kehidupan kita, dan minta berlindung daripada godaan, bisikan, ataupun yang iblis syaitan merosakkan akan amalan pekerjaan yang kita nak buat tu. Jadi amalan. Tak. Sebab tu kena minta berlindung dengan Allah yang maha kuat. Tak. Bila rapat dengan Allah, rebahlah dia. Rebah dia. Tak. Syekh Qadir Jailani, kalau orang ngaji bab tasawuf ni tidak akan orang kata tu akan kenal lah dia ni. Dia kata syaitan ni bila dia pergi dekat dengan orang yang rapat dengan Allah, dia akan rebah berleping. Dan dia pergi dekat dengan orang yang jauh dengan Allah, orang tu rebah berleping. Rebah berleping ni lagu mana? Rebah makna katanya jatuh ke atas kebinasaan. Tak boleh nak bangun, nak bergerak, mengikut hak Allah Ta'ala nak. Sebab apa? Sebab jauh daripada Allah, jauh daripada agama. Tak percaya, tengoklah hal dalam kehidupan orang-orang masyarakat kita. Tengok hak jauh dengan Allah ni lagu mana perjalanan hidup dia. Bukan suruh tilik orang dak, tapi tengok secara keseluruhan lagu tu. Dengan masalahnya, dengan kesempitan rezekinya, dengan masalah anak-anaknya, masalah keluarganya. Sebab apa? Jauh daripada amalan agama dalam kehidupan. Ayah jauh dari sembahyang jemaah, jauh daripada masjid, jauh daripada perkara-perkara ibadat lagu ni. Tu semua tu ialah senjata-senjata iblis nak merosakkan kita. Bahkan esok-esok suka dia. Sebab apa? Ramainya umat ataupun anak-anak cucu tu Adam ni ikut jadi pengikut dia, duduk dalam neraka. Allahu Akbar. Jadi kita ni biar musuh lah dengan dia, kok mana pun tak, minta berlindung. Jadi saya rapat dia pula kita ni. Sebab apa? Tak minta berlindung dengan Allah Subhanahu Taala, dan kena molek dia ni duk berekeh semua dengan kita. Jadi perangai iblis ni, perangai syaitan, dia suka buat sesuatu yang menjadi kemurkaan Allah Ta'ala. Tu perangai dia. Tak, kalau kita ikut turut perangai dia, sama kita ni dengan dia. Sama level, sama seri dia panggil. Dan esok-esok pun duduk dalam neraka pun sama seri. Duduk dengan iblis-iblis. Orang lain duduk dengan para anbiya, duduk dengan para rasul, duduk dengan para salihin, duduk dengan orang-orang yang soleh, orang baik-baik. Kita duduk dengan iblis, duduk dengan syaitan. Allahu Akbar. Kadang-kadang kena bisik di hati ni. Lagi jauh munatan setan. No yak gitu. Nah,
Nak tanya-tanya hak dia mewaswaskan kita. Mewaswaskan bila? Nak ambil air semayang. Ada tu kadang-kadang duduk di batai paik. Ketika nak akad takbir jadi was-was macam. Tak. Hidup bisik dia cocok. Dia cokek jahat kakak ni. Kita tak ganggu dia pun. Tapi nak buat kejahat perangai syaitan ni, perangai iblis ni. Tak. Jahat dia ni jahat orang tak ada ubat ni panggil. Tak. Jahat orang tak ada ubat. Dan sebab apa Allah Taala buat lagu tu? Ni ujian yang Allah Taala hantar bagi orang-orang yang umat-umat dia. Ada apa ni hamba-hamba dia. Yang Allah Taala hantar. Nak tengok sejauh mana dalam ramai-ramai hak yang berkualiti sejauh mana. Tak. Allahu Akbar. Itulah perangai iblis, perangai syaitan. Dia buat sesuatu yang berlawanan hak Allah Taala suruh. Tidak dapat tidak. Jadi sama juga dalam bab apa nama ni, bab liwat ni. Liwat ni Allah Taala haram dah. Jadi bila Allah Taala haram, tak boleh buat, maka kalau tebing buat, jadi ikutan perangai iblis, perbuatan iblis, laknatullah. Hak jalan hak molek Allah Taala suruh tak buat, tapi kona juga Allah kulahi. Allahu Akbar. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah dilaknatkan Allah Ta'ala atas orang yang mengurangkan sukatan makanan dan mengurangkan timbangan. Allahu Akbar. Bagian ni bagian ni dalam masyarakat pun banyak berlaku. Terutama apa? Terutama orang jenis buat muamalat nego-nego. Hak timbang kata sekilo padahal tak cukup sekilo. Ramai tu. Tak. Jadi kalau tak cukup, dia jadi hutang. Hutang lagu mana? Dah tak cukup. Hutang lah. Hutang dengan pembeli. Kalaulah penjual tu mengurangkan akan timbangan, ia kurangkan sukatan timbangan. Hak sekilo, royak sekilo, tapi timbang tak cukup 1 kilo walaupun sehung. Sebab tu kalau orang nego-nego, orang hak jenis terlibat dengan jual beli ni, jangan kita ni kedekut ataupun sayang. Sayang lagu mana? Sayang melebihkan sedikit. Bahkan bila melebihkan sedikit itu, ia merupakan sedekah. Sedekah. Dan sedekah itulah yang menjadi berkat akan proses jual beli ataupun muamalat ataupun perniagaan yang kita buat. Tak nanti ke sedekah ni banyak. Timbal lebih 1 hung. Sehung ni tak banyak mana lah. Bukannya timbal lebih sekilo. Beli sekilo lebih sekilo. Kalau lagu tu tak apa ada orang nak nego lah weh. Sebab apa? Baik bisa saja dia kata. Jadi melebihkan timbangan tu. Lebihkan timbangan lagu mana? Untuk kita jual. Lebihkan sedikit. Tak jadi masalah pun. Benda-benda lagu tu. Tapi nak buat ke perangai hati perut kita ni bakhil, kedekut, kupik, tangkai jering, tak boleh. Rugi. Tak. Rugi padahal Allah sikit sangatnya. Nak oyaknya. Sebab kerana kedekut, kopi, takar jering, dak bakhil. Kerana itulah rezeki payah masuk. Kerana itulah rezeki ni jadi leik. Orang tu kata takar jering. Sebab apa takar jering aja tengok pokok jering. Dak nak ambil buah dia tu lagu mana? Duk pulah. Payah. Tak. Yang hari tu pulah tak jatuh. Nak ayatnya leik, nak keluarkan nak ikut orang ni. Kalau ni pakai gunting, pakai sadak tak apalah. Pakai mata tu. Yang hari tu pakai pulah. Sek manjak popo jering, popo petai tahu setara mana. Tak pulah ai payah ni. Nak ayat orang tu peribahasa zaman-zaman hari tu. Takar jering. Nak ayatnya nak bui ni payah. Itulah rezeki payah nak masuk. Tak. Allahu Akbar. Jadi
Jangan kurangkan timbangan, sebab dia menjadi apa? Dia menjadi sesuatu hutang di sisi orang yang membeli tersebut. Siapa yang berhutang? Orang yang jual tu. Jadi tak selesai kita. Hutang-hutang ni jangan buat main. Nabi SAW tak semayang orang yang berhutang. Allahu Akbar. Tak semayang lagu mana? Tak semayang janazah. Tak semayang mayat orang berhutang ni. Tak. Tak semayang jenazah. Sehinggalah ada sahabat ni yang mengalihkan hutang jenazah tu pada dia. Satu hari Nabi nak pergi sembahyang jenazah. Nabi tanya, ada hutang kau orang ni? Ada. Nabi tak sembahyang jenazah. Tak solat jenazah. Lalu ada sahabat lah yang memindahkan hutang tersebut kepada dia. Hutang si mati ni aku pindahkan kepada aku. Jadi ada tuntutan lepas pada ni, mari jumpa aku, biar aku jom bayar. Lepas pada tu baru Nabi sembahyang. Dan kemudian Nabi tanya pula, bayar tak lagi hutang tu? Nabi tanya. Nabi tanya pula. Nak rayaknya hutang ni bukan benda yang main-main. Tak boleh buat main-main. Sebab tu ada kemampuan bayar. Tak mampu nak buat mana. Dan tak mampu pun haram hukum dia berhutang. Kita tak ada cagaran. Tak ada cagaran lagu mana. Tak ada sesuatu yang boleh kita cagarkan untuk bayar hutang. Reta-reta tak ada. Kalau ada lembu boleh 500 ekor, boleh kira nak pergi berhutang orang pun. Sebab apa? Amat cagaran. Hutang ada sawit, ada lembu, ada tanah, ada banyak perkara lah. Umpama contoh kita pun berhutang. Boleh tak? Ada cagaran maka boleh. Kalau tak ada cagaran, haram kita berhutang. Dah haram orang yang nak bui tu. Kenapa? Tahu dah. Dia tak ada sokara nak boleh kebayar. Tapi orang lain ni tak kira. Lagi boleh hutang. Pak jik boleh hutang. Tak boleh bayar tu gak. Mutah. Nak jenis hutang dengan alung tu. Sudah. Siapa rumah dia cari. Bukan dia cari kita saja. Kehir belaka, anak beranak, mak ayah. Dia kutip habis. Rela kena molek, bunuh. Sebab apa? Punca hutang. Duit ni. Kerana duit ni orang bermusuh, orang berbalah. Bukan kata sayang sahabat, adik-beradik, mak ayah. Kerana duit balah, bermusuh-musuhan. Allahu Akbar. Jadi bab hutang jangan berani-berani. Minta cukup dengan Allah Ta'ala. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika aman siwaka. Tu antara doa yang diajar dan kita baca, nak minta cukup dengan Allah dan nak minta kaya dengan Allah. Kaya dengan Allah lagu mana? Bukan kaya pitih saja, kaya dengan kecukupan yang Allah beri pada kita. Termasuklah kaya hati, berasa cukup dengan Allah Ta'ala. Tak sihat lagu tu kita nak kaya pitih. Nak kaya pitih, kaya barai kemah, kaya lagu tu. Kaya lagu tu hutang belana kona tu. Kalau mati dak kena susah. Sebab tu bila ada jenazah, maka hutang si mati tu kena bayar, kena selesaikan, kena buat kira-kira dulu segala harta yang dia ada tu. Jangan duk sibuk nak berebut ahli waris, nak hak ni, nak tu, nak kepala mayat, nak keti mayat, nak ekor mayat. Ada ekor kau. Nak berlaku. Padahal hutang si mati, si mayat tu belana kona lagi. Hutang dengan manusia. Dah hutang paling besar, hutang dengan Allah ni. Gapo dia hutang dengan Allah? Hutang dengan Allah iaitu hutang haji dia, hutang umrah dia, hutang puasa dia. Kalau anak-anak hak yang tak erti, tak tahu kehala, tak cara dah. Bak haji ayah, bak umrah ayah, bak puasa ayah tinggal banyak mana, tak cara dah. Bak apa? Ayah tinggal saka ni. Maka bagilah kita 8 beradik ni. Kenapa mana? Kalau lah hak yang buta agama, tak tahu kehala. Benda ni masyarakat kita banyak berlaku.
Tak, maka bagi pada ayah ni tak susah hutang dengan Tuhan. Dengan Allah Ta'ala. Dengan manusia pun tak susah juga. Allahu Akbar. Bila selesai hutang dengan Allah, selesai hutang dengan manusia-manusia ni. Ada siapa-siapa hutang dengan ayah hamba, mari jumpa hamba. Hamba nak bayar, hamba nak susah ni. Tak. Berat benda lagu ni. Nak apa nama nak pindahkan hutang dengan kita ni. Kena molek kalau 14 hari 15 hari boleh buat teh kira. Tak. Kena 40,000 kak. Nak cari mana weh. Bab hutang ni. Jangan buat main-main. Deh. Ada kalau kemampuan bayar. Nak buat majlis besar-besar, nak back wah ke. Tak. Trend orang zaman hari ni. Nak back wah, nak buat majlis kahwin. Bukan kata majlis kahwin. Majlis tunai tu pun seperti nikah dah. Ada orang muda hari ni majlis pertunangan, khitbah majlis bertunang, wak super nikah dia, adanya sanding, adanya nak wak gula be'wah butan dah terik tu, satu terik sanding tu, satu terik apa nama ni bertunang tu butan dah sekali dengan ber rakyat contohnya lah. Dah tahun depan 2 tahun lagi nak nikah contohnya. Butang pula sekali lagi. Sebab apa? Nak kahwin. Allahu Akbar. Nak buat grand-grand, nak buat besar-besar ni. Tak. Cagalah mak dan ayah tu. Caga apa? Caga dengan backwah. Buatnya beri kad apa dia? Kad majlis perkahwinan, bukan majlis kesyukuran. Kalau majlis kesyukuran orang tak bawa pitih. Nah. Majlis perkahwinan, undangan majlis perkahwinan. Orang tahu perkahwinan ni bawa lah hadiah, bawa pitih. Dah kena molek tak bawa pitih, gupa-gupa tisu salih pakai balik lagu tu. Dah contohnya. Tapi jangan amal weh, jangan buat marah pada orang hok jawab kerja tu. Jadi bila undangan majlis perkahwinan agak-agak tu tak apa, belilah daging-daging lembu-lembu. Dah 2 3 4 ekor cadel ni, kawah-kawah ni. Panggil pula buat kad perkahwinan 2-13 ribu. Nak wayak ramanya panggil. Dah. Nak wayak ramanya panggil. Caga atas apa? Caga atas setiap sore hok saleh tu. Tok bila saleh banyak mana? Tok email saleh banyak mana? Dah kalau beri hak hijau 5 riyal, hak biru 1 riyal. Kalau hak merah boleh kira sikit. Tak? Kalau hak purple tu jarang-jarang. Hak purple ni 100 lah. Jarang-jarang orang beri. Hak baliknya hak 5 riyal, hak 10 riyal. Beli hak 5 riyal tu pun tak. Apa nama ni? Tengok atas bawah. Tak padan dengan nasi bubuh tu. Tak padan dengan nasi bubuh lah pinggir tu. Sebab apa? Lepoh. Jadi kata tak imbuh ajak puak-puak ni. Dengan 5 riyal tu tak padan dengan nasi hak bubuh tu. Dengan lauknya, ngacanya, dak dengan sambalnya. Kena molek patah pinggir. Kena dabur pinggir buat 2. Dak. Allahu Akbar. Tengok atas bawah 5 riyalnya bui. Caga atas tu. Caga atas orang beri apa nama ni masa time bersalam lepas pada selesai makan minum tu. Dah, kena molek hari tu hujan lebat. Sudah. Orang pun tak pergi. Nah, pergi. Tak pergi. Gula pula banyak. Kena molek basi pula gula. Allahu Akbar. Duk kira-kira itu pitih tak balik modal. Nak bayar tak boleh. Sudah. Sebab tu tak boleh. Jadi berdosa pula. Sebab apa? Tak ada satu cagaran yang boleh cagar sungguh-sungguh. Sebab tu kalau lah ada sesuatu cagaran tak apa. Tak. Sebab tu kalau jenis sistem bank dia tengok setara mana. Yang komitmen tu. Sebab apa? Takut tak boleh nak bayar. Tapi ramailah orang buat lagu tu. Tak. Allah buat rekah-rekah ya. Kalau bolehnya apa nama ni majlis-majlis ni
aulam walau bisyatin. Nabi kata bab apa nama ni, walimatul urus ni aulam walau bisyatin. Walimatul urus ni buatlah sekurang-kurangnya walaupun seekor kambing, tak apa dah. Tak ada biti sangat, goreng-goreng lah, mi kucap-kucap mi je. Ajak papa asal mari Muhammad belaka. Nikah anak hamba ni. Kucap-kucap mi boleh 2-3 belas supik. Padai lah tu aitai wahulu padai lah tu. Cuma orang kata 10 tahun lah. Dah Datuk ni buat beg wah nak dia makan mi goreng dia kata. Wahulu. Lah lagi nak mana kita mampu tu ya. Tak. Tapi orang kita ni tak boleh. Dia tak jadi wajib beg wah ni nanti ke gula kawah berkawah-kawah. Nak zaman hari ni zaman payah belaka. Tak pitih pun payah. Orang payahlah payah. Jadi buat hak wajib-wajib saja. Memudahkan urusan perkahwinan tersebut, walimatul urus tu. Terutama pengantin-pengantin lah. Dia bukannya nak habis itu saja. Perbelanjaan selepas perkahwinan dia tu banyak lagi. Tak. Kerana tu contoh je lah. Jadi buat hutang ni jangan buat main-main. Kalau tak mampu bayar, jangan berhutang. Dan mintalah berhutang. Mintalah dengan Allah Ta'ala supaya apa? Jangan Allah Ta'ala ni golongkan kita ni dalam kalangan orang-orang yang berhutang. Tak. Jadi jangan kurangkan sukatan ataupun timbangan. Lebihlah sikit, tak ada masalah, tu sedekah. Dia sikit je. Kita beri sikit sedekah ni orang ingat kita. Contoh macam kita kedah-kedah ni kak, Allahu Akbar. Kalau timbang gapo-gapo, timbang nak beli gapo, nak beli lada, nak beli sayur. Tiba-tiba ambil kakak lain sikit beri. Orang ingat, esok pergi beli pula, lusa pergi beli pula, tolak pergi beli pula. Sebab apa? Sebab dia cara marketing dia. Kalau bahasa-bahasa standard lah ni panggil cara marketing, nak tarik pelanggan tu melalui sedekah. Kalau dalam pasar Jetih tu kita ingat, bawah pasar dia tu ada seorang makcik tu. Bawah tu banyak kedai-kedai sayur, kedai-kedai lada, kedai-kedai macam-macam kara lah jualnya. Tapi orang bertumpu pak dia, penuh pak dia. Padahal lain banyak lagi sayur, penuh lah orang jual apa semua. Pak dia ni start buka, apa tutup, tak butuh lagi. Beli pula bukannya sikit, banyak. Kita tengok sebab apa? Antaranya dia ni suka bersedekah di atas jualan yang dia jual tu. Orang ni nak beli, contohnya nak beli bendi ataupun nak beli buah lima nipis. Ambil ladas jepuk bubuh. Dia tahu dah. Nak kayaknya apa nama ni buah lima dalam buduk, mesti ada lada-lada berkali ingat. Dia pun bubuh lah. Lada 2 3 4 5 6 butir je. Tapi nak oyaknya berkat ke mana? Menarik pelanggan. Orang mau pergi. Tupu situ. Kalau tak buka dia jeng orang lain. Dia cari pak lain pak lain. Pak lain jadi mahal belaka kata. Allahu Akbar. Dan dipraktikkan oleh anak-anak dia. Anak-anak dia pun lagu tu juga. Comel. Nak oyaknya. Timbangan-timbangan sukatan-sukatan ni. Tak rugi pun. Bahkan banyak lagi Allah Ta'ala beri. Bak sedekah tu baru sikit. Kalau banyak lagilah. Bak tu kalau bak pelaburan ni lagi besar kita beri, lagi besar Allah Ta'ala atak kita, beri kita. Sungguh. Dan mengurangkan timbangan ataupun membesarkan akan dia. Lagu mana membesarkan akan dia? Kita timbang sendiri. Jual tu sibuk, ambil sendiri timbang lebih. Boleh kira. Sekilo ia bahas sekilo 3 hung 4 hung lebih. Kira lagu mana tu? Riwayat ketua sekilo makcik. Padahal sekilo 3 hung 4 hung lebih itu. Ataupun melebihkan dia. Bagi berdosa belaka tu. Dan masuk jamban dengan tiada basuhannya.
Lagu mana masuk jamban ni? Masuk tandah. Tak basuh kemaluan. Tak basuh kecil molek. Kerana apa? Kerana sekalian itu perbuatan kaum Nabi Lut alaihi salam. Masuk tandah, dah berok kau kecil kau tak basuh. Kalau berok ni jarang kau tak basuh kecil. Retak boleh luar gitu ya. Tak. Dah sungguh. Nak kalau jenis tak ada air tu. Kalau jalan musafir jauh-jauh tak ada air, dah. Kalau jenis-jenis hak rebah lori tak ada kena-kena hak hidup ataupun mati contohnya lah. Berti tepi jalan kak. Dah. Duduk belakang tayar kak pakai buka zik retak jitik boleh luar. Start lori pakai strategi. Roliknya begitulah. Tak ada kena-kena hidup tak mati tu kebetulan kalau ada pun. Jadi amalan hak lagu tu amalan hak tak comel tu. Sebab apa? Najis. Haram kita berbuat najis pada tubuh kita. Berlakunya. Jadi bak tandah bak jamban ni. Tak, maka jagalah kebersihan. Terutama apa? Terutama tandah-tandah kebersihan, tandah-tandah tempat-tempat hak awam. Kita ni kadang-kadang tempat hak awam ni lebih kurang jaga. Kecing tu tak basuh. Tak, orang lain pula masuk tengok buih kuning. Alah, kalau buih kuning ni tanda tak basuh lah lah. Tak. Kalau rumah kita tak buat lagu tu. Kalau hak masjid, hak surau, kalau atas lebuh raya tu, atas RNR. Padahal orang ramai nak guna nak pakai tu. Maka situ dosa kita. Abang mana? Jenis hak lagu tu. Berok tak flash. Pakai tinggal lagu tu. Tak. Kalau boleh timbel-timbel bagi kedai dah jual tu kilo-kilo. Kakak mah dia tinggal dalam tu. Tapi tak ada nilai. Jadi orang sakit dengan kita ni jadi satu nyakit. Nyakit untuk siapa? Nyakit untuk kita. Padahal walaupun orang tak tahu siapa natai mana buat ni, berok tak basuh ni, berok tak flah ni. Tak. Orang mana ni buat kerja lagu ni? Supaya asli batok ni. Kerja lagu ni. Ramah. Tak percaya tengoklah sejik-sejik surah-surah. Tandah feel. Kerana apa? Orang Islam sendiri tak jaga kebersihan. Bukan tak erti. Tapi yang orang kata perangai tabiat orang kita ni. Sedih. Kalau bak tandah ni memang sedih. Bak tandah ni sedih. Jadi basuhlah kemaluan, basuh molek. Kalau tak ada air sungguh istinja lah. Nak gana. Tak. Istinja. Guna apa istinja? Alat-alat yang kesat. Guna tisu, guna kayu mana? Kulit-kulit kayu tu lah. Kalau dalam hutan tu kak, jangan guna daun palas sudahlah. Kena gak gelebeknya yang habis ni. Tak dengan daun palas tu. Bahaya kesat. Kalau dia semayang, kalau dia semayang, ambil semayang lagu mana? Semayang dia dah keadaan dia ni beristinja. Dia istinja tak ada air, kemudian tayamum, maka sah. Sah bagi diri dia ya. Jangan tepek dengan orang. Tak, kalau tepek dengan orang jadi batal hak sore tu. Hak yang apa nama ni? Hak sebelah tu. Sebab apa? Berhubung dengan muntan najis. Adapun bagi orang hak ni dimaafkan bagi dia. Sama juga hal dengan orang yang istihadah, orang puai, orang yang daimul hadas, orang lelaki yang kencing tak lawah tu, mentah-mentah tu biar kencing. Gasket dia tu luh dah. Tahu gasket dia tu ilah. Gasket dia ni getah dia tu lah, getah gotu tu. Duk mai dia jadi lama, kan jadi luh, dia jadi tak rejak lah mana. Jadi nitik macam air kencing tu. Jadi dimaafkan pada dia saja. Jadi basuh comel lah air kecing tu. Sebab apa? Sebab Nabi SAW penuh di satu kubur, Nabi dengar akan rintihan. Nabi dengar Nabi ni Allahu Akbar. Allah buka hijab, dak dengar orang dalam kubur tu, dak yang diseksa dan seumpamanya. Antara sebab kerana apa? Kerana tidak berjaga sangat berkenaan kebersihan pada diri ni, pada jasad ni.
Umpamanya kecing berak seumpamanya. Jaga kebersihan diri ni. Ni merupakan antara sunnah Nabi. Cara lagu mana? Jaga wangi-wangian tubuh, bulu-bulu potong kerak mana perlu kerak nak hari Jumaat. Tak. Bulu mana? Bulu hak yang disunatkan kerak. Kuku-kuku tu kerak. Tak, ni kuku tak kerak. Panjang sepulang sui. Kerak belakang tinggal 2. Buat korek hidung. Hak ni, hak anak so tinggal. Mudah nak korek hidung. Ataupun tinggal apa nama hak telunjuk. Kerak belakang lah. Kalau orang perempuan, tak kira lah perempuan kalau lelaki ke. Kalau ada kuku panjang nak mandi wajib, tak mengalir air di bawah kuku ni, maka tak sah tu. Tak sah mandi wajib. Bila tak sah mandi wajib, sembahyang bang pun lah getahlah. Tak jadilah kan dianya. Jadi potong. Keji sangat kalau lah orang-orang pala-pala agama ni kuku panjang. Kita jaga bersih kuku kita, memang bersih, tapi dari segi syarak tengok tak comel. Tak. Kuku tangan kerak dah. Hak kaki jari-jari orang kerak. Tak. Hak tangan ni kerak hari Jumaat, tapi hak kaki tu gak sepih. Ngoko alik-alik ni tekmeh. Contoh tekmeh deh. Jangan marah. Kerak etek kuku kaki tu. Tak. Jangan tak kerak andam comel. Misal-misal andam comel. Dah, ni jangan siapa tutup mulut-mulut. Orang tengok tu serabut mata, bulu mata tengok. Kecek tu nyonyak. Kecek maknanya misal. Mulut tu gerak mana? Misal ya, apa nama ni? Kalau makan mulut dia, makan lagu tu gerak. Ni. Ada dalam hadis tu antaranya hak yang cukur tu cukur, ada suruh andam tu andam. Kalau cukur ni tak ada lah. Kalau andam ni ada tapi nipiskan, comelkan dia. Dah. Ni gak kadang-kadang duk simpan tu panjang sangat, orang tengok serabut orang tengok dia. Ada orang jenis sipai panjang sampai ngokor lek bawah ni. Tutup habis mulut-mulut. Ia kecek mulut tak nampak. Misal je nyonyek gerak. Ada je ni lagu tu. Aik sangat tengok. Bak apa sipai misal panjang-panjang nak tutup. Sebab apa gigi tak ada sahabuk saya kata. Tu bila dah. Jadi orang tak nampak lagi gigi kita. Dah andamlah comel. Apa nama ni otak comel-comel. Bulu-bulu hari-hari, kebersihan diri. Dah bulu hari-hari potong. Potong mana? Jangan kerak dia. Bulu tiap pun potong. Apa nama? Nak cabuk sakit. Dok kerak guting seumpama cukur kau. Ni dok kadang-kadang alik depan so, alik belakang so. Sepai lagu tu. Keraklah. Tak kira lelaki, tak kira puai. Kalau puai aib nah. Kalau orang puai lah tok lelaki dia tengok aloh. Kalau puai, kalau orang lelaki ni walik, tapi orang lelaki hak yang jaga tubuh dia ni dak dia akan jagalah kebersihan bulu hak mana kena ada, bulu hak mana hak tak ada. Dak. Ni dak tak ambil cara. Jangan rambut pula cara, kena cara. Tak, jangan beresek lah gitu. Dia panggil akhlak. Orang yang jaga akhlak ni di antaranya ialah orang yang jaga akhlak seperti mana Nabi SAW jaga. Nabi jaga. Kalau tai-tai panjang rambut Nabi, tapi jaga. Kita kalau panjang gak beresek. Kalau pakai piah tu gak tubik habis ni. Kok ni. Panjang dah. Tak salah panjang tapi nya jaga. Jangan sampai bau masai. Nak kita pak orang ramai. Ada giram kat mana? Pergi pak masjid sembahyang Jumaat, sembahyang berjemaah. Sebab tu disunatkan kita nak pergi pak orang ramai ni, sunat kita mandi. Bagi nak pergi sembahyang jemaah di masjid, sunat kita mandi. Kalau hari Jumaat, sunat kita mandi semandi hari Jumaat tu. Bagi siapa ni? Bagi orang yang nak pergi sembahyang Jumaat. Ada pun orang tak pergi sembahyang Jumaat, tidak sunat bagi dia. Bersalahan dengan orang yang hari raya ni tak kira siapa-siapa boleh berlaku pahala sekiranya dia sunat mandi hari raya. Adapun sunat mandi hari Jumaat ni hanya disunatkan pada orang hak nak pergi sembahyang Jumaat aja. Boleh pahala tu. Tak.
Kalau hak tak pergi sembahyang Jumaat tak usah niat lah, tak ni pahala ke? Bakmu tak pergi. Ada hak tak pergi tu. Siapa dia? Hak orang laki-laki, orang perempuan tu memang tak ada dah bagi dia. Bukan tak ada lagu mana. Tidak disunatkan orang perempuan sebab dia tak pergi Jumaat. Kalau di Mekah, di Madinah no ada lah hak perginya. Jadi jaga kebersihan diri kita ni. Supaya orang tengok kita tu sedap, nak gepek pun sedap. Ni enggak jauh lagi. Sebab apa? Kadang-kadang bau tubuh, bau body. Tak. Lesek-lesek lah minyak-minyak atas tu tak mahal lah mana. 10 hia 3 botol. Pak masjid kita ada. Kena bubu-bubu. Ada tapi jauh. Kena buh mulik luar ni. Alik depan ni orang tak gelesek dah. Dak. Wakah. Hak siapa nak wakah. Insya-Allah tiap-tiap orang pakai bau-bauan dia tu ngalih pahala boleh dia Allah. Antara sunnah Nabi tak tolak antaranya diberikan wangian. Nabi tak je tolak. Tapi wangian tu atas wangian lah, tengoklah jangan hok bunyi supaya kecil kuda, bau apa kecil, hok busuk-busuk tu pergi. Hok tak usah wakah je pun tak apalah, wakah sejik. Hok dia tak wakah. Leh, jangan. Kalau boleh ni bubuhlah hok wangi-wangi, hok sedap-sedap bang. Ni enggak. Hok orang wi hadiah Mekah ni. Dak, Mekah kan dah beli secara borong hok bau-bau Allah kadang-kadang. Dia tak wakah. Dia kata tak wakah, dia bagi wakah sejik. Bubuh hok molek-molek lah deh. Bertilah kita ni panjang dekat mana ni. Jadi itu adalah amalan kaum Nabi Lut alaihissalam dan neraka balasannya, nerakalah. Dan barang siapa yang mengerjakan akan dia dan laki-laki yang menyerupai perempuan dan akasnya, yakni sebaliknya. Ni hak laki nak jadi puan, hak puan nak jadi laki. Hak laki nak jadi puan dipanggil pondan. Pondan. Laki-laki nak jadi perempuan, maknyah. Dah jadi lembut. Tu dipanggil hak laki-laki nak jadi perempuan. Hak perempuan nak jadi laki-laki dipanggil tomboy. Tina tapi ganah. Pakaian cara laki-laki talih, tasyabuh. Tasyabuh lagu mana? Menyerupai. Sebab tu haram, dosa. Pakaian ni tak boleh. Pakaian laki-laki dipakai oleh perempuan, pakaian perempuan dipakai oleh laki-laki. Sebab tu jujur buat filem, buat gapo-gapo, kalau jenis hak tak tahu al haram ni pakai gomong belaka, hak jadi berlakon, hak lelaki jadi tina, jadi apa, tak boleh. Hukum dia haram, dosa. Hukum mana pun. Sebab apa? Ada tasyabuh, penyerupaan akan dia. Ni ialah amalan-amalan umat-umat zaman Nabi hari itu dan berlaku pada zaman kita hari ini. Dan telah bersabda Nabi SAW, wallahu ta'ala alam. InsyaAllah sambung ke datang deh. Minta maaf banyak ada salah silap. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.